Kini taklimat. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey. Ini berikut ialah peraturan pertandingan kemahiran badminton MSSD Kuala Langat secara dalam talian. Okey. Penyertaan terbuka kepada murid lelaki dan murid perempuan tahap 2. Kaedah dia secara virtual. Virtual ni maksudnya video recording. Awak nanti akan kena record video lah. Okay, bila kita dah recordkan video tu, biasa awak ambil pakai handphone kan. Tengoklah handphone canggih-canggih sikit biar paparan dia lebih jelas. Pinjamlah dulu handphone mak, ayah, abang ke. Okay, bila awak dah record video tu, muat naik video ke dalam YouTube. Kalau tak tahu nanti cikgu boleh ajarkan juga, atau kalau tak tahu cuba tanya ibu dan ayah, minta ahli keluarga tolonglah. Kemudian bila awak dah muat naik, kita boleh ada link untuk kita share kan, salin link tu, copy paste kan ke borang penyertaan kita menggunakan Google Form ya. Borang penyertaan Google Form ni linknya cikgu akan masukkan ke dalam grup Telegram hari ini. Okey, tapi kita punya tempoh pertandingan tu panjang sehingga 30 Ogos. So awak 2-3 hari ni awak berlatih dululah. Berlatih dulu, tengok video tu betul-betul. Berlatih, bila dah yakin tu baru dah buat videonya. Sebab masa yang cikgu beri agak panjang jugalah. Okay, tempoh video tidak boleh melebihi 5 minit. Lepas awak dah siapkan video tu, ulang tayang balik, tengok berapa minit kesemuanya. Kalau video awak tu panjang melebihi 5 minit, awak kena buat yang baru. Okay, setakat ni faham tak? Murid-murid? Faham. Faham, cikgu. Faham. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Cikgu pergi laju ni. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okey, kita terus ya. Faham ya? Video tu orang kata kalau nak bahasa mudahnya jangan lebih 5 minit. Lebih 5 minit je kena tukar buat lain. Kemudian video itu tidak boleh diedit. Tanpa lagu, tak nak ada lagu, tak nak ada muzik latar, tak nak ada tulisan. Memang semata-mata video itu memaparkan awak sahaja. Kemudian tajuk video, tajuk video ni yang nanti bila awak nak upload ke dalam YouTube, awak kena letakkan tajuk pada video awak kan. Ini tajuknya awak kena letak. Pertama mesti ada nama penuh. Kategori ini maksudnya bawah lelaki bawah 12 ataupun perempuan bawah 12 untuk kategori sekolah kita lah. Kemudian daerah letakkan Kuala Langat dan kod sekolah kita awak kena letakkan BBA 1035. Semuanya berhuruf besar tajuk ni. Okey, untuk tajuk video di-upload ke YouTube ni awak faham tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Murid-muridku? Ada. Ada. Alright. Cikgu teruskan Okey, Kemudian perkara ketujuh, perkenalkan diri sebelum membuat kemahiran. Tadi tajuk kan, tajuk kita letakkan inilah. Mengikut susunan ni awak jangan terbalik-terbalikkan pula. Betul-betul kena ikut susunan ni. Siapa yang lambat masuk nanti cikgu rekodkan dan rakaman ni cikgu hantar ke dalam grup Telegram juga. So kalau awak terlupa yang cikgu cakap ni awak boleh ulang tayang tengok semula. Okey, jangan tukar-tukar. Mesti ikut susunan, mesti huruf besar. Alright. Kemudian perkara ketujuh, perkenalkan diri sebelum membuat kemahiran. Bermaksud sebelum awak mula menunjukkan kemahiran asas badminton menggunakan raket awak tu, awak pergi dulu dekat handphone awak tu, awak perkenalkan diri. Awak sebut, saya Muhammad Ali bin Abu, kategori lelaki bawah 12, daripada Kuala Langat. Kod sekolah saya BBA 1035. Macam tu. Faham tak murid-murid? Faham. Faham. Bila awak dah perkenalkan diri, alright,
Bagus. Bila awak dah perkenalkan diri, awak pergi daripada telefon awak tu, awak melangkahlah ke belakang untuk memulakan menunjukkan 5 kemahiran asas awak tu. Faham tak murid-murid? Faham. Mungkin kena ada bantuan lah, minta bantuan ahli keluarga seorang untuk pegang telefon kan. Tengoklah kalau awak pandai, kalau tak perlukan ahli keluarga, awak lebih pandai lah, lebih terror lah buat video daripada cikgu. Betul tak? Betul. Tapi minta bantuan lah. Minta bantuan lah. Minta bantuan. Lebih-lebih lagi bila awak dah habis menunjukkan kemahiran sampai kemahiran terakhir tu smash. Dah habis smash, dah habis 10 kali smash. Lepas tu ambil masa pula awak nak gerak ke depan, nak off kan. Jadi bila awak dah habis smash tu, awak berdiri tegak. Ada ahli keluarga atau kawan yang lain tolong bantu stopkan video tu. Faham tak? Faham. Alright, so jadi video awak tu akan nampak cantik, tak adalah nampak macam tak berapa kemas lah. Bila awak dah siap membuat kemahiran tu, awak nak bergerak ke depan pula ke telefon awak untuk off. Macam tu kan, itu pertama tak nampak cantik. Kedua, mungkin masanya lebih panjang sebab masa awak nak gerak ke telefon awak tu ambil masa juga. Jadi video awak dah jadi panjang. Elok-elok 5 minit ngam dah jadi 5 minit lebih. Dah awak kena buat video yang baru. Okay, so itu antara tips lah. Okay, so perkenalkan diri tu ya, awak dah faham ya. Kemudian kita pergi pada ni apa? Okay, pakaian. Pakaian ni tak, kalau perempuan janganlah pakai baju kurung ya. Pakaian tu mesti pakaian peserta berpakaian sukan badminton yang lengkap. Tak adalah maksudnya minta mak ayah belikan jersey baru, seluar baru, nak betul-betul nak macam Datuk Lee Chong Wei tu saya nak. Tak ada, bukan macam tu. Maksudnya pakaian sukan yang biasa awak pakailah sebelum ni, yang memang ada kat rumah, tak payah beli baru. Tak ada markah untuk pakaian tercantik ke apa, tapi mungkin adalah daripada segi penampilan tu kita nak nampak seperti kita pemain badminton. Jadi pakaian awak tu biar yang bersesuaian. Yang perempuan janganlah berbaju kurung t-shirt, kalau ni lengan panjang. Okay, seluar pun biar seluar yang selesa. Janganlah awak main, masa tu awak main awak pakai seluar jeans. Maksudnya seluar yang sesuai dengan aktiviti sukan. Baju pun baju yang sesuai dengan aktiviti sukan. Untuk yang perempuan, kalau tak selesa, kalau tudung tu kamu buatlah bagi macam mana tudung kamu tu nak selesa, sebab kamu nak smash kan, nak lompat sikit nanti masa buat video tengah short-short tercabut pula tudung. So awak kena sebelum memulakan video, tudung awak tu awak pin ke, pastikanlah keselamatan tudung awak tu tidak tercabut sehinggalah habis video awak tunjukkan 5 kemahiran tu. Okey, faham tak tentang pakaian murid-murid? Faham. Alright, okey, cikgu teruskan. Untuk tempat dan peralatan tempat dan peralatan, tempat ni lah menjadi tanda tanya. Kita kena tunjukkan tempat yang kita buat video tu menunjukkan bukti yang kita ni menjaga SOP. Jadi dalam video awak tu janganlah ada orang lalu lalang ataupun kawan-kawan pun sama-sama nak join, nak bagi sokongan awak buat video, diorang lepak kat tepi awak tu ramai-ramai. Jadi dengan diorang pun masuk dalam video awak. Tak boleh dalam video awak tu macam video contoh yang cikgu tunjukkan tu, tak ada kelibat orang kiri kanan lalu lalang, tidak mengganggu pergerakan penglihatan pergerakan awak tu. Nanti bila juri nak tengok. Maksudnya kalau nak buat kat luar, pastikan kawasan luar tu tak sibuk dan lapang dan cukup 4 minit, tak ada orang kacau lalu lalang. Macam itu boleh kalau nak buat kat luar. Okey. Untuk buat kat dalam rumah, dibolehkan buat dalam rumah, tetapi pastikan ruang yang awak pilih tu cukup besar dan membolehkan awak selesa menunjukkan kemahiran tu semaksimumnya. Jadi bila ruang sempit kita nak melompat pun nanti rasa takut-takut kan. Jadi kat situ dah membataskan pergerakan awak. Mungkin daripada
apa daripada 90% awak boleh tunjuk kemahiran awak tu, disebabkan ruang yang sempit awak hanya boleh tunjuk 50%. Jadi awak kelemahan di markah nanti daripada segi tempat lokasi awak pilih tu. Jadi maksudnya awak kena selesa lah tempat tu sama ada di dalam rumah atau di luar rumah. Di dalam rumah pun sama. Tak boleh masa awak buat tu ada adik lalu lalang. Macam tu. Faham tak berkenaan dengan tempat? Faham. Faham. Ya. Kemudian peralatan tu hanya raket lah. Ya. Raket dan berpakaian kemas. Kasut mesti lengkap berstokin dan juga kasut sukan. Tak boleh pakai selipar. Walaupun kita orang kampung ni setakat nak buat 5 kemahiran asas tu pakai selipar pun boleh kan. Tapi kita kena jaga keselamatan dan menunjukkan kita punya tata cara pemakaian yang betul lah. Ya. Okey, penjurian pula. Penjurian pihak pengelola akan melantik panel lah. Ada panel lah dalam peringkat sekolah nanti. Ya. Yang akan membuat penjurian pada pertandingan ini. Kemudian keputusan panel dalam penjurian ni adalah muktamad. Maknanya tak bolehlah nak kata cikgu tak aci lah, ini tak saya rasa saya hebat lah, kenapa dia menang? Tak boleh. Sebab keputusan adalah muktamad. Kita kena terima yang menang alhamdulillah, yang kalah tak apa, jadikan ini satu semangat untuk menambahkan lagi awak punya semangat lah untuk terror lagi dalam permainan badminton. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Okey. Garis masa pertandingan. Ini penting ambil maklum mulai hari ni 15 hari bulan kan. So 15 hari bulan sekejap lagi belah-belah petang sikit ke cikgu akan masukkan link tu. Tapi tak mungkin lah kamu bersedia nak menghantar video tu hari ni kan. Tahu tak? Ke ada yang dah prepare dah video tu? Belum buat. Sebelum cikgu lupa, cikgu baru teringat, video tu pula mesti pembuatnya, pelakunya mestilah awak sendiri. Jangan ambil kembar awak. Mana dah tahu awak ada kembar muka sama. Tak boleh tahu, tak baik menipu. Okay? Jangan pakai kembar sendiri. Ataupun jangan bagi abang, jangan bagi kakak. Mentang-mentang muka kakak dengan adik sama je tinggi, lebih kurang. Bagi muka kakak. Tak boleh sebab video-video awak kita akan buat penjurian. Kita tengok nama awak dengan rupa awak tu sama tak? Okay? Tak boleh ada wakil, kena diri sendiri buat Okay? So video awak tu, tarikh tutup penghantaran tu mestilah ni 30 Ogos. Sehingga tengah malam lah 30 Ogos ni. Okay? Bermula 31, iaitu sempena Hari Merdeka, cikgu akan mula buka semua video yang dihantar dan penjurian akan mula dibuat lah. Kemudian ni penjurian lah sehingga 2 Ogos. Kemudian 3 Ogos kita akan buat pengumuman pemenang peringkat sekolah lah ni. Dan keesokannya kita akan hantar video pemenang ke peringkat daerah. Okay. Cikgu Saudah? Ya, saya. Assalamualaikum. September kan? Bukan Ogos, betul tak? September ya? Betul lah. Betul lah, tersilap lah korang. Okay, korang cikgu betulkan sebab nanti dalam rakaman ni. Okay. September. Sekejap cikgu betulkan. Sementara cikgu betulkan tu, anak-anak murid cuba fikir-fikirkan ada apa-apa tak nak tanya. Okay. September. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ini pun salah ni. Korang tak ada apa-apa nak tanya? Semua dah excited kan nak buat video tu? Ya. Ya. Ada reket tak? Ada. Okey. Ada. Berkenaan dengan tarikh tu ni Okey.
Tak ada nak tanya, saya teruskan. Okay, kemahiran yang dipertandingkan, ini sangat penting. 5 kemahiran ya. Net play dulu. Ikut urutan. Jangan awak tak ikut urutan. Follow video tu je. Jangan awak tukar-tukar pula. Jangan ubah-ubah pula. Urutan atau susunan kemahiran ni. Mulakan dengan net play. Kemudian net lifting. Kemudian drive. Backhand. Kemudian smash. Okay, kita tengok satu persatu. Kemahiran net play. Netting adalah sejenis pukulan yang dilakukan berdekatan dengan jaring yang dipukul dengan sentuhan halus. Jadi pukulan awak tu dia kena nampak macam lembut dan perlahan lah. Untuk kemahiran pertama net play. Dan koordinasi gerak kaki, lengan dan keseimbangan badan serta posisi raket ketika menyentuh shuttle. Shuttle ni inilah bulu tangkis. Jadi gaya tu kena ada. Gaya macam awak menghantar bola berdekatan dengan net tu. Dia jangan kasar sangat. Dia sentuhan dia halus. Dan konsentrasi saat memukul adalah penting. Ekspresi muka tu. Buat ekspresi muka sekali. Maksudnya kalau nak buat video lah, cikgu bagi tips lah nak buat video kata macam yang baik lah. Ekspresi muka tu awak bayangkan macam bola tu wujud. Bola tu memang datang kat awak nak pukul. Macam tu. Faham tak? Murid-murid? Faham. Bayangkan bola tu kat mana. Kalau macam net play dia main ada berdekatan jaring kan. Bayangkan bola tu memang ada berdekatan jaring. Jaring pula logik mestilah arah depan. Jangan awak musing ke kiri pula. Menghantar bola tu. Jadi dia punya ekspresi tu, tips dia tu bayangkan macam betul-betul berlaku. Tapi nak kelakar juga kan bila fikir. Katalah korang buat dekat lorong perumahan korang tu korang buat kan. Kalau makcik kat sebelah, jiran sebelah tu kat belakang rumah dia kan biasa dapur kan belakang. Dia buka tingkap, dia kata, apa si Ahmad buat seorang-seorang tu. Nampak gaya macam main badminton. Tapi bolanya tak ada. Jangan kisahkan, itu cabaran lah. Lantakkan. Buat je. Korang berlakon macam bola tu ada. Tu tips dia. Prosedur dan pemerhatian. Peserta berdiri. Ni slide ni ataupun nota yang cikgu paparkan ni, cikgu ada kongsi juga dalam grup Telegram. Kalau tak berapa faham nanti ataupun masa buat video nak lebih faham, tak nak ada kesilapan, buka balik nota ni baca ya. Peserta berdiri di tapak operasi dan pegang raket. Serelax mungkin, macam baru nak start lah. Letakkan kon atau alatan yang sesuai sebagai tanda. Kalau dalam video tu dia letak bekas yang isi shuttle tu kan. Awak boleh letakkan kon boleh. Tapi alatan tu yang sesuai lah. Janganlah kat tengah-tengah jalan tu awak letak pula blender mak awak tengah-tengah jalan tu. Tak sesuai lah. Jangan letak blender lesung batu semua. Letakkan kon ataupun botol air mineral. Botol air mineral kalau tak nak dia jatuh, isilah air paip dalamnya. Botol air mineral yang tinggi tu. Pun boleh juga. Kalau tak ada sangat, ambil lah reset. Minta reset, tong reset rumah mak kau tu. Kan? Letakkan tengah jalan. Itu sebagai tanda. Tengah-tengah di antara kiri dan kanan. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Peserta menjangkau panjang ke depan. Maknanya gerakkan kaki ke arah depan lah untuk membuat pukulan atas jaring. Dia mesti atas jaring ya. Yang kemahiran yang pertama ni atas jaring. Peserta kembali semula ke kedudukan asal. Lepas dah pukul bola tu, kembali semula ke kedudukan asal. Perlu melakukan lakuan ini sebanyak 5 kali kanan dan 5 kiri. 5 kanan, 5 kiri. Posisi kaki kanan selalu berada di depan saat memukul, sama ada ke kiri atau ke kanan. Kita tengok video dia. Untuk kamera yang pertama, net play. Cikgu kena tunjuk. Alright, sekejap. Boleh nampak tak paparan ni?
Boleh. 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 Alright, sekejap. Okay, ni untuk net play. Cikgu slowkan Cikgu. video ni. Ya, apa? Terkejut. Kena ada jaring ke? Tak payah jari. Kan kita punya ni, kita punya apa benda yang kita perlukan ialah ini je. Apa benda yang kita perlukan ialah ini saja. Ni, yang tengah ni cikgu suruh letak apa tadi contohnya? Botol air. Baik ke? Ni, lepas tu apa lagi kita perlukan? Ni apa namanya? Raket. Raket. Lepas tu kasut ni mesti bersiap stokin. Seluar kalau yang lelaki, tak kisahlah asal menutup aurat, nak pendek, setengah pun boleh. Baju biar sesuai. Seluar biar sesuai. Kalau yang perempuan tudung biar kemas. Dipin supaya tak tercabut. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Alright. Okay, ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, cikgu teruskan video. Kita nak kena tengok kemahiran net play ni. Okay, nampak tak dia gerakkan kaki? Ke belakang tadi. Gerak ke depan. Perhatikan kaki kanannya ke depan ke depan. Kaki kiri belakang. Okay, sekarang dia buat di sebelah kanan. Kaki kanan perhatikan ke depan. Okay, itu dah kiraan berapa dah ni dia buat. Dia mesti 5 kali kanan, 5 kali kiri berselang-seli. Okay, ni net play. Bila dia undur pun kepala dia tak toleh ke belakang. Tak perlu kepala toleh belakang. Undur je. Belakang memang tak ada orang. Selamat. Jaring tak perlu. Okay, faham tak net play ni? Faham. Okay, satu lagi. Satu lagi cikgu patah balik. Ya. Patah balik. Lupa. Okay, masa dia hantar hantaran ke kiri, dia guna backhand. Nampak tak? Nampak tak? Dia guna backhand di sini. Faham tak apa dia backhand? Tangan belakang. Tangan belah belakang. Okay. Untuk gerakan ke kiri, dia menghantar bola menggunakan backhand. Untuk pergerakan ke kanan pula. Kita tengok pergerakan ke kanan dia. Dia bergerak ke kanan. Okay, dia menghantar bola menggunakan forehand. Hantaran atas tangan. Faham tak? Faham. Faham So ada apa-apa nak tanya tentang kemahiran pertama, net play? Tak ada. Tak ada. Alright, cikgu teruskan kemahiran kedua iaitu lepas net play. Okay, net lifting. Pukulan net lifting untuk menjangkau bola di hadapan jaring, lalu dipukul jauh ke atas ke bahagian belakang gelanggang. Okay. Bulu tangkis dipukul dari bawah paras jaring. Okay. Maksudnya net lifting ni bola tu umpama dia datang dekat dengan jaring tapi bola tu dah berada di bawah paras bawah jaring. Jadi awak cuba menghantar bola itu yang tiba daripada bawah jaring. Okay. Bulu tangkis dipukul dari bawah paras jaring menggunakan pukulan forehand dan backhand. Okay, pukulan atas dan bawah supaya pemain kembali ke posisi bertahan atau bersiap untuk menyerang. Okay, prosedur dan pemerhatian. Peserta berada siap di tapak operasi. Ini masa start lah. Nanti kan dia ada rehat kan, masa rehat. Lepas tu bila nak mulakan kemahiran kedua, bersedia macam kita baru nak mula kemahiran pertama tadi. Okay.
Peserta berada siap di tapak operasi dan posisi raket di hadapan badan dan jangan terlalu kaku serta lutut direndahkan. Peserta perlu bergerak ke depan untuk melakukan net lifting. Macam kita kejar bola ke depan. Okay. Secara forehand atau backhand dan menjangkau untuk pukulan. Kaki dominan melangkah ke depan. Kaki dominan ni mana kaki yang awak selesa. Okay. Kalau net play tadi kaki kanan ke depan. Okay. Untuk net lifting kaki dominan tak kira. Suka hati yang mana. Melangkah ke depan. Okay. Pukulan tidak terlalu kuat atau terlalu perlahan. Biasa-biasa saja. Okay. Kembali semula ke tapak operasi setelah membuat pukulan. Lakukan pukulan sebanyak sama juga 5 kali kanan, 5 kali kiri. Okay, kita tengok videonya. Net lifting. Okay, ini sekarang pemain dia macam gaya tengah berehat. Awak kena tunjukkan gaya berehat tu. Okay. Berehat supaya juri tahu apa beza setiap kemahiran tu punya tempoh. Okey. Nampak? Yang tadi raketnya daripada kita ambil bola atas kan, yang di bawah. Dia lebih kurang macam net play je, cuma bezanya dia ambil bola bawah pula. Faham tak murid-murid? Faham. Okay, kalau tengok pemain ni belah kanan ni, hantaran sebelah kanan dia menggunakan forehand, hantaran sebelah kiri dia menggunakan backhand. Faham? Faham. Okay, boleh teruskan kemahiran seterusnya. Boleh. Alright. Ada gitu. Satu-satu nah. Alright, net lifting dah habis. Kita pergi pada pukulan drive. Okay, pukulan pada paras bahu secara mendatar. Bahu awak mendatar. Maknanya mendatar lah. Dia tak melintang, maksudnya melintang. Melintang. Okay. Dengan mendatar, ciri-ciri pukulan cepat dan mendadak secara lurus dengan kecepatan tinggi sejajar dengan kepala. Bertujuan memecah kubu pertahanan lawan agar shuttle diangkat tinggi oleh lawan dan berpeluang melakukan serangan. Kalau nak pendekkan cerita maksud ayat ni, korang pukul lah umpama macam bola tu datang bertalu-talu. Bertalu-talu. Bayangkan bola datang bertalu-talu, kejap kiri, kejap kanan. Kejap kiri, kejap kanan. Begitu. Faham tak murid-murid? Faham. Itu pukulan drive. Sebab tu namanya drive. Drive ni macam dia cepat lah maksudnya. Pantas, cepat, pantas. Okay. Prosedur dan pemerhatian. Peserta berada di tapak operasi dan seperti hendak memukul forehand atau backhand. Kaki menghadap tepi, sideline. Kaki dominan di hadapan sedikit. Ini macam tadi jugalah. Macam kemahiran netting. Lengan dibengkokkan dan pergelangan tangan dimatikan. Raket dihayun ke depan pada paras bahu dan guna berat badan ketika memukul. Berlakonlah macam kita hantar bola tu laju. Okey? Sebab tu dia kata guna berat badan ketika memukul. Okey? Peserta bergerak ke posisi kiri dan kanan untuk melakukan pukulan drive, forehand dan backhand drive. Okay, kita tengok video untuk kemahiran drive. Ni rehat. Okey, ni rehat Habis dia tadi dia buat kemahiran kedua tadi, sebelum nak buat drive, dia rehat. Buatlah gaya macam rehat, belik-belik raket dulu, feeling kan. Okay. Jangan rehat lama sangat sampai minum kopi semua tengah jalan tu. Janganlah. Okay. Rehat. Buat gaya macam, orang kata dalam 15 saat. Okay. 15 saat. Bila awak dah selesa, pernafasan awak dah selesa, balik awak boleh mulalah. Okay, dia nak mula drive. Mulakan belah kanan.
menggunakan pukulan forehand. Ya. Dan sebelah kiri menggunakan backhand. Nampak tak? Nampak. Besar lagi. Forehand. Kanan forehand. Sekarang nak buat kiri. Backhand. Bagi tangan belakang. Kiri tangan belakang. Kanan bagi tangan depan. Faham tak? Faham. Nampak tak? Nampak tak dia berlari ni? Dia berlari ni. Saya letakkan garisan ni. Kalau dia berlari ni. Dia lari ni dalam keadaan yang ni. Umpama macam dia mengikut ke satu garisan lurus. Lurus saja. Okey? Faham tak murid-muridku? Faham. Bagus lah korang. Bagus ya peserta-peserta unit badminton bagus. Right. Kita pergi kepada stop dulu. Kita pergi pada kemahiran seterusnya. Kemahiran ke berapa korang? Keempat. Keempat. Namanya ialah Backhand. backhand. Okey, pukulan di bahagian belakang dan ayunan raket relatif pendek dan dilakukan pada posisi tidak dominan. Melakukan pukulan ke belakang gelanggang baseline supaya mempunyai masa untuk kembali bersedia. Okey, kemudian prosedur pemerhatian berada di tapak operasi macam biasalah. Okey, belagak macam baru pertama kali nak menunjukkan kemahiran. Itu maksudnya. Okey, kemudian bergerak ke posisi belakang untuk melakukan pukulan backhand. Lepas tu kena kembali semula. Kembali, acah-acah kembali semula ke tapak operasi setelah melakukan pukulan. Jangan pula dalam video korang tu korang ada tersenyum atau tergelak sekejap. Jadi tak cantik. Okey, jadi macam okey, macam lakonan tu nampak ni lah. Palsu lah kan. Janganlah gelak. Kalau gelak kurang akal korang. Okey, jangan gelak. Kemudian, putar badan dengan ayunan pinggul bahu dan siku beriringan dan serentak dan lutut serta siku bengkok sedikit. Ya, masa dia gerak ke belakang. Gerakan diakhiri dengan pergerakan tangan. Okay, pergerangan tangan masa dia bergerak ke kiri tu. Kaki dominan sudah mendarat pada saat bola dipukul. Okay, kaki dominan. Kalau siapa selesa kiri, kirilah. Siapa selesa kanan, kanan lah. Tapi kalau biasa kalau cikgu, kalau kita nak ambil bola di sebelah kiri, cikgu akan pakai kaki kanan. Okay, ikut mana yang kamu dominan, yang selesa. Okey, setiap peserta perlu melakukan gerakan pukulan backhand sebanyak 10 kali tanpa henti. Kita tengok videonya. Backhand. Ni dia rehat. Kenapa dah line ni? Sekejap Okey, kita lihat backhand. Cikgu zoom. Nampak kaki kanan dia. Dia dominan kaki kanan lah. Dia selesa kanan. Okey. Nampak tak tangan dia tu dia gunakan apa? Dia hantar guna apa? Backhand ke forehand? Backhand. Betul. Dia hantar dia guna backhand. Dan nampak tak kaki dia tu? Kaki kanan ni. Kaki kanan yang memusing ke kiri. Maknanya dia dominan kaki kanan masa membuat pusingan. Faham tak? Faham tak? Alright.
Alright. Okay. Bergerak balik semula ke tempat. Ulang balik. Nampak kaki kanan dia pusing ke belakang. Dan dia bagi backhand. Acah-acah. Gerak ke depan balik gitu. Tapi macam orang gaya bola tu laju lah datang. Korang kena bayangkan. Macam betul-betul berlaku. Bayangkan ada bola depan korang. Macam tu. Buatlah sampai 10 kali. Okay, faham tak backhand? Faham. Okay. Faham. Faham. Okay, ekspresi muka tu kena jagalah. Muka macam muka orang nak hantar bola lah. Okay. Alright. Kita teruskan. Ada tinggal satu lagi. Kemahiran iaitu kemahiran smash. Smash. Apa dia pukulan smash? Pukulan overhead yang kuat dan tajam. Nama pun kuat dan tajam. Ekspresi tu memang kena. Ekspresi macam tengah geram lah. Macam nak hantar bola tu. Dan sukar dikembalikan. Faham tak maksud sukar dikembalikan? Backhand smash. Backhand smash. Betul. Sukar. Bola tu umpama korang bagi kepada pihak lawan. Korang dah tahu bola tu memang pihak lawan tak boleh ambil punya. Korang menang. Macam tu. Faham tak? Korang faham tak? Faham. 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 Alright. Alright. Mematikan sesuatu rally bagi mendapatkan poin atau mempercepatkan permainan. Ni pukulan smash. Sebab dia nak matikan rally. Tak nak lawan dan dia nak menang mata. Okay. Prosedur dan pemerhatian. Berada di tapak operasi dan genggaman raket tidak terlalu kuat. Bergerak cepat ke belakang membuat pukulan dan kembali semula ke tapak operasi setelah melakukan pukulan. Hayunan overhead dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau sasaran setinggi mungkin. Setinggi mungkin yang korang boleh buat. Tapi jangan sehingga mencederakan diri. Nak menang sangat sampai cedera diri. Jangan. Setakat mana yang awak mampu. Bagi semaksimum yang awak mampu. Okey. Bahagian pinggul, bahu, siku dan lengan memusing ke depan. Kemudian, kebolehan meluntur badan ketika membuat loncatan dan tumpuan diberi kepada kontak. Tumpuan diberi kepada kontak ni maksudnya faham tak apa? Tak. Tak. Bila kita dah luntur badan kita tu, kita nak buat loncatan kan, lepas tu nak bagi kan. Nak bagi bola tu pada pihak lawan kan. Mata kita tu masih nak bagi tu pandang ke arah kamera lah, maknanya kita memandang. Kita perhatikan pihak lawan kita sedang berada di mana, jadi otak kita berfikir nak hantar bola tu ke mana. Itu maksud je. Faham tak? Faham. Gitu. Faham. Alright, bagus. Akhiri pukulan dengan ayunan raket yang sempurna ke depan badan. Ulangi pukulan sebanyak 10 kali. Mesti guna forehand saja. Forehand. Smash forehand. Bukan. Sebenarnya Okay, nak smash dah. Nampak?
Hello. Boleh dengar saya cikgu? Boleh. Boleh. Tadi cikgu terhilang hujan sebab hujan lah kat sini, hujan lebat lah tempat cikgu. Sorry Share balik. Saya boleh buat. Cikgu kat London. Cikgu kat London. Korang kat mana? Sejangkang kan? Cikgu kat London lah. London pun hujan. Sekejap. Tak share ke belum ni? Stop sharing. Sekejap. Mana tadi? Ni. Okay, korang faham tak Smash ni? Nak tanya tak? Tak. Faham Faham Faham. Alright. Faham. Ya. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, ni pemakahan. Maknanya dah siap lah cikgu terangkan tentang cikgu terangkan secara terperinci tentang 5 asas kemahiran tu ya. Sekarang kita tengok pemakahan. Semuanya dapat 10. Jadi jumlah markah 50. Gitulah, nak dapatkan 10 markah ni buat yang terbaik ya korang. Okey, boleh? Boleh. Cikgu rasa itu saja. Cikgu rasa itu sahaja. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Tak ada. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, apa-apa nanti tanya dalam grup Telegram kita ya. Sebab kita punya pertandingan ni sehingga berapa bulan last kena hantar? 30 kan? Lepas tu satu lagi cikgu nak tanya kan, apa nama? Korang pandai tak upload video tu dekat YouTube? Pandai. Pandai tak nak copy link video awak tu? Pandai. Alhamdulillah. Okey. Semua tunggu link Google Form yang cikgu akan share dalam grup Telegram. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Ya, good luck. Terima kasih Good cikgu. luck. Duduk kat rumah. Ya. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye.